Hai, okey, kali ini kita membincangkan topik ketaksamaan linear. Okey, ketaksamaan linear ni dia ada simbol. Okey, ni antara 4 simbol utama yang digunakan dalam ketaksamaan. Okey, dia digunakan untuk mewakili hubungan antara dua kuantiti. Kuantiti ni nilai lah. Okey, cuba kita tengok simbol yang pertama. Kalau bentuk macam ni adalah maksudnya lebih besar. Contohlah cikgu bagi satu contoh. Okey, 5. Apa simbol yang perlu kita buat kalau 6 di sini? Simbol apa? Simbol ketaksamaan bentuk macam mana ya? Daripada 4 jenis simbol. 5 ni maksud dia adalah lebih kecil daripada 6. Jadi lebih kecil daripada 6, simbol dia ke arah kiri. Kurang daripada 6. Maksud 5 kurang daripada 6. Itulah cara kita nak mengisi simbol pada ketaksamaan. Okey, simbol yang ketiga pula, cuba tengok kat sini. Yang ni lebih besar, yang ni kurang daripada, yang ni pula dia lebih besar dan sama dengan atau sama dengan. Sama dengan. Dia ada tanda di bawah ni, dia sama dengan. Kalau yang ni pula kurang atau sama dengan. Okey, apa yang perlu kita simbol dekat sini, macam mana kita nak guna? Okey, kita tengok. Okey, untuk soalan macam ni, okey, isi simbol ketaksamaan sama ada simbol lebih besar atau kurang daripada. Soalan pertama, okey, kalau kita ada negatif, okey, sekejap negatif 7, 14. Kita nak guna simbol apa? Negatif 7 ni kecil daripada 14 kan? Jadi dia lebih kecil daripada 14. Soalan nombor 2. Kalau cikgu ada negatif 7 tambah 3, nak letak simbol apa kat sini? 14 tambah 3. Okey, kalau kita nak selesaikan dia, kita selesai macam ni dulu. Negatif 7 tambah 3, dia akan jadi negatif 4. Bawah ni 14 tambah 3, 17. Jadi negatif 4 ni lebih kecil pada 17. Jadi dia lebih kecil daripada 17. Okey, kita tengok soalan nombor 3 pula. Kalau kita ada 7 tolak 4, nak letak simbol apa kat sini? Kalau di sini negatif 14 tolak 4. Ini akan jadi 7 tolak 4, 3. Negatif 4 tolak 4 jadi negatif 18. Jadi 3 ni lebih besar daripada negatif 18. 3 lebih besar daripada negatif 18. Okey, soalan nombor 4. Cuba yang keempat. Okey, cikgu ada negatif 7 tambah 3. Simbol apa kita nak letak sini? Negatif 14 tambah 3. Okey, negatif 7 tambah 3 tambah tolak, tolak tambah jadi tolak, jadi yang ni tolak 4. Yang ni pula jadi tolak berapa? Sebab tolak tambah jadi tolak, yang ni jadi tolak 11. Jadi yang mana lebih besar? Negatif 4 ni yang lebih besar ya. Okey, sebab dia menghampiri kosong. Jadi negatif 4 lebih besar daripada 11. Jadi itu untuk simbol lebih besar dan juga kurang daripada, lebih kecil. Okey. Okey, yang ni pula mewakilkan ketaksamaan berikut dengan pada garis lurus. Okey, contoh cikgu ada soalan macam ni. Sekejap. Okay, soalan nombor 1, cikgu ada X lebih besar daripada 4. Jadi macam mana kita nak buat garis nombor? Garis nombor ni satu garis yang mewakili nombor-nombor. Di mana nombor 4 kamu letak je di mana-mana nombor 4. Okey, contohlah di sini nombor 4. Ke arah sana ke kosong kan? Ke sana ke makin besar. Okey, sekarang X ni maksudnya nombor yang kita tidak tahu ni dia lebih besar daripada 4. Jadi dia lebih besar daripada 4, dia ke arah sana. Lebih besar.
Jadi dia bermula daripada 4. Okey, sekarang kita buat simbol dia. Dekat sini dia punya bermula daripada 4 adalah bulat yang kosong macam ni. Maksud dia lebih besar pada 4. Okey. Kita tengok yang nombor 2 pula. Kalau cikgu ada Y lebih kecil dan sama dengan 9. Okey. Contohlah cikgu letak 9 dekat sini. Jadi anak panah nak ke kiri ke kanan? Okey. Jadi maksudnya Y ni lebih kecil pada 9. Kalau ke kanan dia makin besar. Nombor 9 ke atas dia 10 kan. Mestilah dia lebih kecil. Lebih kecil dan sama dengan. Lebih kecil. Dia maksudnya dia lebih kecil pada 9. Dia ke arah ke kiri. Okey, jadi kita buat simbol bulat macam ni. Okey, tapi tengok kat sini. Bila dia ada simbol sama dengan, maksudnya dia gelap. Kita gelapkan kawasan ni. Okay. Jadi ni maksudnya Y kurang atau sama dengan 9. Jadi maksudnya nilai Y ni sama ada nombor 9, nombor 8, nombor 7 ataupun nombor lagi kecil lagi sampai negatif pun mungkin, sebab dia lebih kecil daripada nombor 9 atau sama dengan nombor 9. Berbeza dengan nombor 1. Nilai X ni dia adalah lebih besar daripada 4. Maksudnya nombor dia kemungkinan besar daripada 4, bukan bermula daripada 4, besar daripada 4. Kalau dia ada tanda macam ni pula, okey, contoh cikgu ada soalan nombor 3. X lebih besar dan sama dengan 4. Okey, kalau macam ni, cikgu letak nombor 4. Jadi kita tahulah dia lebih besar ke arah sana kan. Okey, ke arah kanan. Jadi bila dia sama dengan, maksudnya dia gelap. Maksudnya nilai X ni dia bermula dengan nombor 4, nombor 5 dan seterusnya. Lebih besar daripada tu atau sama dengan nombor 4. Tetapi yang soalan nombor 1 ni, X dia ni, okey, X dia ni lebih besar daripada nombor 4. Dia bukan nombor 4 tapi lebih besar daripada nombor 4. Jadi bulat dekat sini kita jangan gelapkan. Yang gelapkan adalah kalau dia sama dengan, dia bermula dengan nombor tersebut. Okey, jadi simbol yang ada di bawah ni, yang ada macam ni ataupun lebih kecil atau sama dengan, dia bermula dengan nombor tu, sama dengan. Faham? Okey, soalan nombor 4, soalan terakhir. Dia ada contohlah. Kalau dia ke arah sini, macam mana kita nak baca? Contoh cikgu letak nombor 7 sini. Ke arah mana tu? Okey. Kalau terbalik macam ni, kita baca sebelah sini. Okey. X lebih besar dan sama dengan 7. Lebih besar, kan simbol ke sana tu kurang daripada cikgu. Sebab nilai X berada di sebelah kanan. Bila sebelah kanan benda ni jadi terbalik. Maksudnya bentuk macam ni dibaca dengan bentuk ke arah sana. Ataupun kita baca sebelah kanan. Okey, sebelah kanan, sebelah X ni. Kita tengok ke arah sebelah kiri. Dari X kita tengok ke arah sana. X lebih besar dan sama dengan 7. Okey, lebih besar dengan sama 7. Okey, jadi X lebih besar dan sama dengan 7. Jadi maksudnya, okey, dia gelap dan lebih besar daripada 7. Dia ke arah sana. Nampak? Kita baca daripada sebelah sini. X, okey, cikgu bagi soalan nombor 5. Juga yang bentuk tertentu juga. Okey. Kalau cikgu ada 13 ada Y. Okey. Ni 13. Dia ke arah mana? Ke kanan ke kiri? Okey. Kita tengok Y ni, kita baca Y sebelah sini. Sebab yang biasa dia ada pemboleh ubah depan kan. Yang ni soalan dia, soalan nombor 4 dengan soalan nombor 5 ni, pemboleh ubah dia duduk sebelah kiri. Jadi Y ni maksudnya lebih besar daripada 13 atau lebih kecil. Kita baca sebelah sini, dia akan jadi lebih besar.
Kalau simbol asal dia ke arah sana, ke arah ni, yang ni baru lebih besar kan. Tapi bila dia duduk dalam keadaan bentuk macam ni, boleh ubah duduk sebelah kanan, jadi Y ni akan jadi lebih besar daripada 13. Bila lebih besar, dia nak panah dia ke sana. Nak gelapkan atau tidak, tak perlu gelapkan sebab dia bukan sama dengan. Okey. Okey, soalan nombor 6. Cuba satu lagi. Cikgu bagi K. Yang ni K lebih kecil dan sama dengan 8. Okey, cikgu ada nombor 8 sini. Jadi dia ada sama dengan kan, jadi digelap. Nak panah dia ke mana? Yang ni kita boleh baca standard, baca dalam keadaan standard, bacaan seperti yang biasa. K lebih kecil dan sama dengan 8, lebih kecil daripada 8 ke arah kanan. Tapi kalau K duduk sebelah sini, contohlah K ada duduk sebelah sini, K ada duduk sebelah sini, lain tu bacaan dia. Jadi K lebih besar dan sama dengan 8, dia jadi anak panah dia ke arah ke kanan. Jadi okey, boleh okey. Menyelesaikan masalah melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kat sini soalan dia macam persamaan linear. Cuma beza dengan persamaan linear, dia ada simbol ketaksamaan. Contoh soalan pertama, cikgu bagi X tambah 7 lebih besar daripada 12. Ya, macam mana kita nak selesaikan? Kalau persamaan linear dia sama dengan macam tu je kan. Ni dia beza sini, dia ada simbol ketaksamaan lebih besar dan sama dengan. Jadi kita pindahkan yang selain daripada X ke sebelah kanan. Macam biasa juga, macam persamaan linear. Jadi simbol dia tetap, jangan berubah, jangan ubah langsung simbol dia. Simbol dia boleh berubah jika ada satu situasi, nanti cikgu tunjukkan. Okey, ni situasi ni tidak berubah. Di mana 7 sahaja pergi sana, jadi 12 positif, 4 pergi sana, dia akan jadi negatif 7. Jadi X lebih besar dan sama dengan 12 tolak 7, jadi di okey, settle soalan yang pertama. Soalan nombor 2. Okey, kalau cikgu ada negatif 3X lebih kecil daripada 15. Yang ni. Kita tengok. Jadi negatif 3 ni terlompat pergi sana. Okey, negatif 3 dengan X ni dalam keadaan darab. Bila darab, pindah sana, dia akan jadi bahagi. Jadi tinggalkan negatif dulu. Bawa 3 dulu pergi sana. Okey. Bila darab pindah sana, dia akan jadi bahagi. Berbeza dengan yang ni tambah pergi sana, jadi tolak. Atau tolak pindah sana, jadi tambah. Tapi kalau dalam keadaan darab, pindah sana jadi bahagi. Okey, jadi berapa tu? Ini akan jadi dapat negatif X lebih kecil daripada 15 bahagi 3 dapat 5. Dah selesai belum? Belum. Okey, apa yang perlu kita buat? Bila dia ada negatif ni, kita mesti tinggalkan nilai X ni tunggal. Jadi X ni dalam keadaan tunggal. Simbol ni bila dia ada X ni ada negatif, dia akan bertukar ke arah sana. Dia akan jadi negatif 5. Faham macam tu je konsep dia senang. Okey, cuba soalan nombor 3. Okey. Sebenarnya dia macam ni sebenarnya. Okey, cikgu tunjuk. Asas dia macam ni. Okey. Negatif X lebih kecil daripada 5 kan. Okey. Dia akan jadi ni negatif 1 sebenarnya. Jadi X bila ada negatif pindah. Simbol ni akan berubah pergi pandang sebelah sana. 5 bahagi dengan negatif 1. Jadi X lebih besar daripada negatif 5. Okay. Nak cepat tak perlulah kamu tulis bentuk macam ni. Terus kepada berubah simbol.
Lepas tu letak negatif dia. Yang negatif sebelah sini lompat pergi sini jadi negatif. Simbol bertukar. Yang tiada negatif, simbol tak payah berubah. Okey. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Negatif 6 lebih besar daripada X per 4. Okey, kalau bentuk macam ni macam mana? Okey. Kita tengok X dengan 4 ni bahagi kan. Bila bahagi 4 ni, kalau pergi sana dia akan jadi darab. Jadi negatif 6 darab dengan 4 sama dengan X. Okey. Jadi ni negatif 6 darab 4 jadi negatif 24. Jadi kalau kita baca sebelah sini kita nak negatif 24 lebih besar daripada X kan. Kalau kita baca sebelah sana X lebih kecil, kalau kita boleh tulis dalam bentuk ini, X lebih kecil daripada negatif 24. Konsep dia. Kalau baca sebelah sini negatif 24 lebih besar daripada X. Kalau baca sebelah sana X lebih kecil daripada negatif 24. Okay. Soalan yang terakhir. Okey. Ini soalan nombor 3, nombor 4, soalan yang terakhir. 14 tolak 3X lebih kecil dan sama dengan negatif 7. Okey, kita pindahkan yang 14 ni pergi sebelah sana. 14 ni dia positif kan. Jadi negatif 3X lebih kecil dan sama dengan negatif 7. 14 pergi sana jadi tolak 14. Negatif 3X lebih kecil dan sama dengan negatif jadi tambah. Okey, 7 tambah 14 jadi negatif 21. Okey, sekarang kita pindahkan 3 dulu. Negatif jangan lagi. Okey, jadi ini negatif 21 per dengan 3. Kenapa dia per? Sebab 3 dengan X ni dalam keadaan darab. Pindah sana jadi bahagi. Okey, ini kita akan dapat negatif 21 bahagi 3. Kita dapat negatif 7. Tadi cikgu dah cerita. Kalaulah X ni dia ada negatif, kita akan buat dia jadi macam ni. Okey, iaitu X. Okey, simbol dia akan bertukar ke arah sana. Kalau dia ada sama dengan ya, dia akan jadi negatif 7 per dengan ini kan dia 1 sebenarnya, 1X. Jadi dia negatif, ada negatif 1. Okey, di X lebih besar dan sama dengan 7. Ataupun kalau kamu nak cepat-cepat terus, tak perlu tulis macam ni, terus kepada X lebih besar dan sama dengan 7. Boleh juga terus. Sebab kenapa? Sebab negatif pindah sana, negatif jadi positif. Terus. Okey, settle untuk bahagian pertama.